Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk perkongsian kali ni saya nak cerita tentang manual control kamera. Sebelum ni saya dah buat banyak dah tentang manual operasi pasal kawalan kamera secara manual ni lah. Kepada siapa yang nak tengok yang lebih detail boleh tengok video-video saya sebelum ni lah. Cuma sekarang ni saya nak bercakap lebih kepada kawalan kamera dalam untuk mirrorless lah. Dia yang dulu yang takut guna manual control ni, maksudnya kita set ISO, aperture dan shutter tu sebab kita takut gambar tu nanti jadi gelap ke jadi terang tau, pasal kita tak nampak dia punya hasil dia tu. Walaupun pakai DSLR yang digital tu kita nampak on the spot hasil dia tu, tapi masih lagi ragu-ragu. Cuma bagi pengguna kamera mirrorless ni, pasal apa? Mirrorless ni bila kita tengok kat viewfinder ni, bila kita tukar ISO, tukar aperture, tukar shutter, kita dah nampak lah gambar kita tu gelap ke terang. Jadi kita tak risau macam kita pakai smartphone lah kan. Smartphone tu kalau kita pakai Pro Mode ataupun kita adjust exposure tu kan, kita boleh terangkan gelap lah. Kita nampak real time gambar tu jadi gelap ke ataupun terang. Jadi benda tu tak risau sangat lah. Jadi kepada yang nak guna mode manual tu, bukanlah satu benda yang menakutkan lah. Cuma walaupun dah jadi mudah menggunakan mirrorless ni, kita kena faham juga fungsi tiga benda ni, ISO, shutter dan juga aperture. Pasal benda-benda ni akan mempengaruhi exposure lah. Dan untuk mirrorless ni, ataupun DSLR sekarang ni kita cakap mirrorless lah, dia ada bar tu, ada yang orang panggil exposure slider, ada yang panggil exposure meter dekat situ. Yang ada setengah kamera tu sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif, tengah-tengah tu zero. So untuk sebagai panduan kalau kita tengok dalam viewfinder ni, kita nampak ada setengah sekarang ni dah mirrorless ni, kebanyakannya yang tak ada viewfinder ni kita boleh nampak. Kita tengok dekat sini je kan, dekat belakang je. Ni panduan saja, bukan semestinya exposure tu tepat. Kalau bar tu berada di tengah-tengah, kita anggap benda tu exposure dia perfect lah. Cantik lah. Dia sebenarnya tak ada sangat yang perfect, dia cantik. Kalau dia bar tu ke kiri sikit, maksudnya kan dia ada bar tengah-tengah tu lah kan. Bar yang ada negatif, positif, ada kosong kan. Kalau dia ke kiri sikit, ke kanan sikit tu pun kira okey gambar tu. Tapi kalau bar tu menghala ke banyak ke sebelah kanan, ke sebelah positif lah kan. Ada setengah kamera tu sebelah kanan ni negatif. Kalau banyak menghala ke sebelah kanan tu atau rapat ke belah kanan tu, gambar tu akan jadi over lah, macam terang sangat lah, macam putih kan. Atau kalau belah kiri sangat sampai ke dinding negatif tu, dia jadi underexpose lah. Overexpose, underexpose. Cuma macam saya beritahu tadi lah, bagi yang menggunakan kamera mirrorless, benda tu bukanlah tak relevan. Orang dah tak tengok sangat pasal kita boleh tengok real time kan. Kalau kita adjust shutter tu, makin maksudnya kita dah tak tengok bar tu, kita tengok screen je kan. Kita boleh tengok kalau kita adjust shutter tu, kita tengok gambar ni gelap, kita adjust. Gambar ni terang, kita adjust. Itu dah fungsi dia ataupun cara kita menggunakan manual exposure dah berbeza antara zaman filem dulu lagi kan. Zaman DSLR ni pun dengan mirrorless tu. So lebih mudah lah. Cuma yang perlu kita perhatikan adalah selain daripada aperture, kita kena tengok kalau kita pakai mode program lah, ada setengah ni walaupun tadi saya cakap pasal manual kan, ni cakap program, kita kena tengok shutter yang dipilih ni kalau kita pilih program, shutter yang kamera tu pilih. Kalau shutter tu slow sangat, bawah 1/100 untuk orang yang berjalan laju kan, memang gambar tu akan blur lah. Kecuali memang kalau kita nakkan subjek tu nampak pergerakan tu lain lah kan. Macam mirrorless pun sama walaupun kita dah tengok exposure dalam tu terang cantik, tapi kita kena tengok kita kena faham, kita kena tahu kelajuan shutter yang kita gunakan tu betul atau tidak untuk subjek yang kita rakam tu. Contoh untuk orang berjalan santai ni, 1/100 tu okey lah. Tapi kalau dia berjalan laju, orang berlari ke 1/500, itu pun kita kena tengok juga. Orang tu berlari menghala ke arah kita ataupun menghala ke melintasi kita, berjalan ke sini. Kalau berjalan ke sini, shutter kena lagi laju. Kalau berjalan menghadap kita tu 1250, ni berjalan agak laju kan. 1500 dah okey dah. Macam bola sepak macam tu, kita boleh pakai dalam kawalan 1800, 1000 lah. So manual ni, kalau yang fully manual ni, maksudnya kita 100% yang tentukan ISO kita pilih, shutter kita pilih, aperture kita pilih. Kamera dia ikut apa yang nilai yang kita nak. Kita pilih ISO 1000 ke, aperture f2.8 ataupun shutter berapa laju. Ni kita sendiri yang 100% pilih. Tentang shutter priority, aperture priority tu boleh tengok video-video saya sebelum ni lah. Cuma yang saya nak bagi tahu tadi tu lah,
Bila kita adjust bar dial ni, walaupun kita tengok gambar dalam tu okey lah, exposure dia tak gelap kan, tak gelap, cantik. Kena perhatikan nilai shutter yang kita pilih tu. Kadang-kadang kita main tarik, kita tak ingat, tak tengok dia punya nilai shutter tu. Kalau perlahan, itu yang gambar tu jadi blur tu. Kadang-kadang ada orang kata, bang gambar saya blur lah, kenapa? Kadang-kadang dia tak tengok shutter dia tu kan. Itu masalah dia tu. Kalau kita tengok dalam viewfinder ataupun kita tengok dekat sini screen ni kan, memanglah nampak dia sharp kan, pasal dia live macam kita tengok TV. Tapi kalau kita pakai shutter slow, memang gambar tu akan jadi blur lah. So walaupun orang kata menggunakan mode manual lebih mudah zaman mirrorless ni, pasal kita boleh tengok exposure dia okey tak okey, ada juga benda-benda yang kita kena perhatikan lah. Lagi satu, ISO. ISO ni bagi saya nombor satu lah. Nombor satu yang akan saya setkan dekat kamera ni. Walaupun gambar ni yang paling penting content, tapi ISO ni akan menentukan kualiti file tu. Ni bukan kualiti dari segi artistik, digital file tu bukan. Ni kualiti dari segi material ataupun digital file tu. Digital file tu maksudnya kalau kita pakai ISO rendah, ISO 400 ke bawah lah, 400, 200, 100. Ada setengah kamera boleh pergi bawah lagi kan, boleh pergi sampai ISO 50 macam tu. ISO rendah sama juga macam kalau kita pakai filem yang juga macam ni lah, yang ber-ISO rendah ni, dia punya warna dia lebih cantik lah, lebih rich lah, lebih vibrant. Benda ni kita kena tengok di komputer lah kan. Dan benda ni kita kena test. Kalau you tak percaya cakap saya, you shoot ISO 5000, pakai tripod ke nak pakai, tak pakai tripod ke terpulang kan. Gambar yang ada berwarna-warni lah, janganlah pilih warna dull, dinding putih je kan, memang tak nampak apa lah. Pilihlah bunga ke apa, benda yang berwarna-warni. Pilih ISO 5000, shutter apa tu set up lah sampai exposure tu okey kan. Lagi satu, pilih ISO 100, gambar yang sama yang berwarna-warni, lepas tu kita tengok, baru kita tahu kualiti gambar tu macam mana. Dan sebab tu juga landscape photographer ni macam mana pun dia akan pakai tripod. Pasal apa? Bila pakai tripod ni, dia gunakan ISO rendah lah. ISO rendah ni biasanya shutter dia bawah 100 lah, bawah 160, bawah 100. Itu pasal yang penting dari segi manual ni bukanlah dari segi kawalan ISO, shutter dan juga aperture tu. Yang penting lagi kena faham fungsi benda tu dulu. Pasal dari segi kawalan aperture, shutter, ISO tu dah mudah, pasal kita boleh tengok dah benda tu kan. Dulu lain lah, kita agak-agak kalau kita pakai shutter ni gelap ke, over ke, masa zaman filem kan, tak proses kita tak tahu. Sekarang ni kita kena tahu fungsi tiga benda tu. Itulah macam saya beritahu tadi, kalau nak tengok yang sebelum ni, kita tengok video sebelum ni. Seringkahnya ISO merujuk kepada sensitivity dulu filem, sensitivity sensor dekat kamera ni. Lagi rendah, ISO rendah yang kita pilih macam ISO 400, 200, 100, gambar tu akan jadi, kualiti gambar digital tu akan jadi lebih cantik lah, lebih menarik lah. Cuma kesan dia, kita shutter tu mungkin kena guna slow lah, dan memerlukan cahaya yang banyak lah. Yang kedua, aperture. Aperture ni kalau dekat sini pun kita boleh nampak. Maksudnya kalau kita pilih aperture besar kan, bokeh lah, orang panggil bokeh kan. Kesan blur belakang tu. Macam ni kan, saya pakai 1.8 ni. Blur kalau saya pakai f8 belakang ni, nampak jelas lah kan. Maksudnya, benda tu kita dah nampak on the spot. Dalam dekat LED ni pun ataupun dekat sini, kita dah nampak dah benda tu. So, benda tu tak jadi masalah kan. Yang kita tak nampak adalah apa ni? Shutter. Shutter tu kita nampak bila kita dah tekan. Maksudnya masa kita tengok sini kan, kalau kita pilih shutter 160 ke 125 ke atau 1 saat pun kan, kita nampak gambar tu macam okey je lah kan. Ini kalau exposure dia okey lah maksudnya. Tapi kalau kita ambil gambar orang 1 saat, bila kita tekan, memang blur lah gambar tu. So nak tak nak kita kena fahamkan juga benda tu. ISO ni sensitivity terhadap cahaya. Lagi rendah, dia memerlukan lebih dedahan yang tinggi lah, memerlukan cahaya yang banyak. Aperture pula mengawal apa ni depth lah. Depth tu orang panggil macam nak sharpness dia tu tahap mana. Macam begitu tadi, yang kamera carakam ni saya guna 1.8, belakang nampak blur kan. Tujuan dia bukan apa, nak memisahkan saya ni daripada belakang. Kalau saya pakai f16 ke f8, nampak macam saya ni tampal dekat dinding kan, melekat dekat dinding. Itulah tujuan aperture tu. Tapi aperture ni kita nampak kesan dia kalau di kamera. Shutter pula yang paling kritikal, shutter lah yang jarang
Jangan orang bukan beri perhatian. Dia tak perasan sangat benda tu kan. Kadang-kadang ambil gambar sukan, gambar orang berjalan waktu malam kan. Tengok gambar majlis ke event kan. Rupanya shutter yang digunakan tu slow. Untuk basic bagi saya lah, untuk gambar event ke apa kan, guna 1.125 ke atas lah. Ni gambar orang berjalan santai macam wedding kan, wedding yang tetamu jalan sana sini kan. Itu minimum tu 1.125 lah. Ataupun kalau cahaya tu cukup kan, letak 1.200 ataupun 1.250 kan. Benda-benda macam tu. Kita boleh pakai slow lagi, pakai flash kan. Itu dah advance lah. So maksudnya berbalik kepada exposure ni, kita tengok slider tu. Slider yang dekat kamera tu kan. Di semua kamera ada benda tu. Ada setengah tu negatif di belah kiri, ada yang belah kanan lah. Kita tengok kat situ je. Sebagai panduan, kalau bar tu, jarum tu betul-betul dekat tengah tu, kita anggap benda tu macam exposure yang bagus lah, yang cantik lah. Kalau dia ke kiri sikit, ke kanan sikit, itu pun kira okey lagi. Tapi kalau dah jauh sangat ke positif, jauh sangat ke negatif, dia expose. Jauh sangat ke positif, over expose macam putih kan. Tapi benda ni untuk yang guide, yang metering bar jarum tu dekat tengah-tengah tu hanya boleh dipakai kalau keadaan lighting tu even lah, even flat lighting yang sekata lah. Tapi kalau belakang tu backlighting, cahaya terang kan, itulah gunanya kita kena guna manual tu, kawalan manual tu kita kena guna kan. Macam kita ambil gambar orang di pantai kan. Pantai ni pasir dia putih ataupun pasir dia macam kuning, tapi dia reflection kan, dia reflect, ataupun di tempat yang bersalji ada putih kan. Benda tu kita kena control. Kita kena, orang kata apa, override kamera kita punya setting lah. Dia tak tahu yang cahaya tu macam mengganggu lah kan. Maksudnya kalau kita ambil gambar orang yang memakai pakaian gelap, berlatar belakang kan salji kan, dia seorang, salji je situ kan, itu kita kena exposure kena lebih lah. Maksudnya kena lebih tu mungkin bar tu hampir rapat kepada positif, tapi bukanlah sampai mencecah dia positif tu. Mungkin antara kosong tu dengan positif tu di tengah-tengah. Bukan tengah-tengah bar tu, tengah-tengah bar tu sini. Ni negatif, ni bar kosong, ni positif. Dia yang background salji lah contoh kan. Dia antara tengah-tengah kosong dan positif tu. Tapi macam saya bagi contoh tadi lah, kalau pakai mirrorless, kita boleh nampak terus lah dekat kamera kan. Tak ada masalah dah benda tu. So bagi saya sekarang ni, orang kalau ada orang kata manual, profesional je guna program, bukan profesional guna benda tu, dah tak relevan dah kepada zaman mirrorless ni. Pasal profesional yang guna mirrorless ni, dia suka tak suka, exposure dia memang dekat dalam screen tu. Pasal kamera mirrorless ni dia tak ada cermin lah. Maksudnya apa yang kita tengok tu, sama ada viewfinder ataupun tak ada, paparan yang dekat viewfinder ataupun dekat sini adalah paparan digital, paparan yang dah digital kan. Bukannya paparan macam kamera DSLR ni, dia analog. Analog tu maksudnya apa? Yang kita tengok tu adalah cermin kat sini, pantulan cahaya dia, pantulan image di cermin ni naik ke atas. Itu yang orang panggil ada cermin tu, ni mirror ni, cermin ni. So yang cermin tu bila kita adjust setting dia, kita tak nampak kesan dia tu. Kesan ataupun kesan gambar tu okey tak okey, bila kita tekan shutter baru kita nampak. Barulah kita tak nampak exposure tu okey ke tak okey. Ataupun kita pakai live view. Live view tu memang sama macam mirrorless lah. Live view ni cermin digital tu dah terangkat, kita boleh tengok je lah macam tu kan. So apa pun benda ni kita kena praktis lah. Dengar saya cakap macam ni, tengok video banyak-banyak kan. Tengok video saya, tengok video orang lain, tengok video Mas Ali, beratus-ratus video tentang manual. Tapi kalau kita sendiri malas nak buat latihan, malas nak buat eksperimen kan, dia tak jadi apa juga. Tengok satu video pun dah cukup dah. Contoh dah tengok video saya ni lah, lepas tu pergilah buat eksperimen kan. Ambil gambar budak-budak, anak kita, anak jiran ke, berlari-lari kan. Tengok shutter pun sesuai. So benda tu nanti dia akan jadi, orang kata apa, bukan memori lah. Dia akan jadi, dia akan input tu akan membantu kita lah. Kita dah tahu orang berlari, shutter dia macam ni yang sesuai. Kalau backlighting, apa benda yang kita kena buat. Semua benda ni kita kena buat selalu lah. Dan jadikan benda tu, kalau kita minat, kalau tidak dapat tiap-tiap hari, yang bekerja lain lah kan. Setiap minggu kita keluar, kita syuting, tengok. Dia tak boleh nak baca buku, tengok satu video tu jadi pandai, memang tak ada lah. Benda ni ambil masa bertahun-tahun lah. Ataupun kalau mungkin setahun pun boleh, tapi bergantung kepada cara kita belajar macam mana lah, cepat ke lambat lah. Kalau kita just tengok video ni, lepas tu tak buat apa, memang tak jadi apa lah kan, kita cepat lupa lah. Okay, kalau ada apa-apa boleh tanya di ruang komen lah. Okay, sampai jumpa lagi ya.